kita punya kelas malam ni. Okey, boleh ke cikgu nak teruskan kelas kita malam ni? Boleh. Okey. Jadi sebelum cikgu nak teruskan kelas, cikgu nak kamu respon tau, respon. Kalau tak faham, bagi tahu cikgu. Bagi tahu kat mana? Bagi tahu kat mana? Contoh kalau kamu jumpa doktor, kamu cakap kamu sakit. Doktor, saya sakit lah. Doktor akan tanya sakit apa. Macam tu juga dengan cikgu. Cikgu, saya tak faham. Bagi tahu tak faham kat mana. Jadi tak faham ni macam mana? Respon. Kot lah kalau kamu malu nak respon dekat depan ni, orang panggil tengah live ni. Kita tengah live tau. Kamu tanyalah dalam WhatsApp. Nampak phone cikgu. Cikgu dalam kelas ni memang cikgu tengok WhatsApp. Sebab kamu ada sesi latihan. Okey, jadi pada malam ni sebelum cikgu teruskan lagi jauh, cikgu teruskan lagi sampai ke 10:30. Kita buka dulu kita punya majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi kita pergi tentang garis dan sudut. Okey. Dalam garis dan sudut hari ini cikgu akan kukuhkan lagi pemahaman kamu tentang garis dan sudut. Okey, jadi cikgu mula share skrin. Okey, dah nampak ke skrin cikgu share? Nampak. Okey, cikgu tengah share. Nampak tak whiteboard cikgu? Nampak. Okey, bagus. Okey. Bagus. Okey, pada malam ni bab 8, bab ni dia menceritakan tentang garis dan sudut. Dia menceritakan kepada kita semua tentang garis dan sudut. Fokus kita malam ni adalah tentang sudut. Sebelum cikgu nak tanya kamu semua, sudut tu apa? Rujuk balik nota. Sudut tu apa? Siapa boleh bagi tahu? Sudut tu apa? Erina, agak-agak Erina, sudut tu apa Erina? Sudut tu apa? Pembukaan dua garis. Ya, pandai. Itu jawapan yang paling tepat. Kalau Erina depan cikgu dah suruh semua orang tepuk tangan dah untuk Erina. Okey. Jadi sudut ni ada orang tak faham. Sebab apa? Ada soalan dia akan cakap kira sudut ni. Tapi kamu tak tahu sudut tu apa. Jadi bila kamu tak tahu sudut, soalan tu suruh kira sudut. Kamu tak tahu nak kira, kamu tak tahu nak mula dekat mana. Jadi kamu kena faham. Sudut adalah pembukaan dua garis. Pembukaan dua garis. Cikgu, kenapa kita cakap dua garis? Sebab kalau dia satu garis, kita tak panggil dia terbuka. Mana ada sudut dekat satu garis? Mana ada sudut dekat satu garis? Jadi dengan masa yang ada pada awal-awal ni, cikgu nak kamu semua salin tahu nota daripada cikgu. Okey, bila cikgu cakap sudut adalah pembukaan dua garis, cikgu nak kamu dapatkan konsep dua garis tu macam mana dia terbuka. Okey. Yang pertama sekali, sudut ditulis dalam keadaan darjah. Dia ada unit dia dekat sini. Okey. Jadi kamu kena faham. Yang ketiga, sudut ni bila kita punya terbuka makin besar, maksudnya nilai sudut tu makin besar. Okey. Sampai situ jelas ke? Jelas. Okey. Alamak, cikgu punya skrin slow sikit. Okey. Jadi, cikgu nak kamu faham dia punya konsep. Kita pergi kepada konsep. Okey. Jadi dekat sini cikgu share skrin sebab cikgu reshare skrin balik sebab ada kawan yang ngadu tak nampak. Okey. Jadi cikgu buat dua garis. Satu garis warna hitam, satu garis warna biru. Cikgu buat garisan warna hitam ni sebagai garisan yang pertama. Okey, cikgu tulis garisan satu. Kalau kamu ada dua pen warna-warni sekarang, boleh tulis garisan satu.
Okey, lepas tu cikgu buat warna biru sebagai garisan 2. Cikgu buat warna biru sebagai garisan 2. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan macam mana sudut tu bertindak. Okey, jadi kamu tengok. Okey, ini garisan yang pertama. Okey. Bila cikgu tunjuk satu garisan, dia tak ada sudut lagi. Tapi bila cikgu tambah lagi satu garisan, barulah kamu nampak sudut dia. Macam mana? Okey, cikgu tunjuk. Ini adalah kita punya sudut yang pertama. Ni adalah kita punya sudut yang pertama. Jadi darjah ni nak baca daripada mana? Darjah baca lawan arah jam. Ingat tu. Darjah baca lawan arah jam. Lawan arah jam. Macam mana? Okey, kamu tengok kat sini Kamu tengok. Kalau cikgu cakap ikut arah jam, maksudnya dia kena pusing. Okey, kalau cikgu cakap ikut arah jam, maksudnya darjah ni dia pusing macam ni. Jadi darjah ni dia lawan arah jam. Jadi dia punya pergerakan ke atas. Nampak tu anak panah dia. Jadi darjah ni, ini cikgu bagi darjah ni dimulakan dengan 30 darjah. Dia lawan arah jam. Ini ikut arah jam. Tapi dia lawan arah jam, kita ke sana. Okey. Jadi, bila cikgu cakap, makin besar terbukanya dua garisan tu, makin besarlah nilai darjah tu. Macam mana? Okey, cikgu bawa pula yang seterusnya. Cikgu bawa pula, okey, cikgu tunjuk pula garisan yang sama, dua garisan. Okey, cikgu tulis. Cikgu tulis untuk garisan yang kedua, tapi cikgu buka lagi luas. Bila cikgu buka lagi luas, darjah tu dibaca dalam keadaan lawan arah jam. Nampak tu cikgu bawa anak panah dia. Darjah dia bila kita buka lagi luas, bermakna dia punya nilai lagi banyak. Nampak kat sini. Bila kita tengok terbuka dia dekat sini, dia terbuka sikit je. Bila kita terbuka lagi luas, maksudnya nilai darjah tu lagi besar. Okey. Jadi cikgu teruskan lagi Cikgu teruskan lagi penjelasan cikgu. Cikgu bawa dia ke bawah sikit. Okey. Cikgu nak jelaskan lagi terbuka. Cikgu nak dia terbuka lagi luas. Okey. Bila cikgu nak terbuka dia lagi luas. Okey, ni garisan yang pertama. Ini pula garisan yang kedua. Okey. Bila kita tengok darjah kita tu bergerak dalam keadaan macam ni, kita nampak dia betul-betul tegak. Kita nampak dia betul-betul tegak. Jadi bila kita nampak garisan warna hitam dengan garisan warna biru ni betul-betul tegak, kita boleh tulis dia punya bentuk darjah dalam keadaan petak. Jadi kita akan dapat bila kita tengok dia betul-betul tegak ke atas dan bila kita tengok dia betul-betul tegak ke bawah. Jadi dia dalam keadaan darjah tu adalah 90 darjah. Okey. Jadi cikgu tak berhenti dekat situ. Cikgu tak berhenti dekat situ. Cikgu buka lagi. Cikgu buka lagi. Okey, cikgu buka lagi. Kamu tengok macam mana cikgu buka. Okey. Garisan yang pertama warna hitam dan garisan yang kedua warna biru. Nampak ni cikgu buka. Bila cikgu nak buka, kalaulah dekat sini, kalau dia betul-betul tegak 90, bila dia dah buka lebih daripada tegak tu, maksudnya nilai tu akan lagi besar daripada 90 darjah. Nilai dia boleh jadi dalam keadaan 120 darjah. Okey, sampai situ jelas ke? Semua boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, bagus. Salin tau. Salin, bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu tak nak berhenti dekat situ. Cikgu akan teruskan supaya cikgu nak kamu nampak. Okey, cikgu bawa lagi anak panah. Cikgu akan buka lagi dia punya darjah tu. Ingat, cikgu nak tunjuk dekat kamu ni sampai bila dia boleh buka. Okey, jadi bila cikgu bawa dia punya anak panah, dia punya garisan, cikgu buat ni. Okey, cikgu bawa dia punya garisan.
Cikgu tunjuk pula garisan yang pertama, lepas tu garisan yang kedua. Bila darjah dia, kita tengok dia makin bengkok. Bila dia makin bengkok, dekat sini nilai sudut dia, kamu kena pastikan lagi besar daripada sini. Sebab apa? Sebab pembukaan dia lagi luas. Kalau dekat sini 120, maksudnya pembukaan dekat sini boleh jadi 150 darjah. Okey. Cikgu teruskan Okey, cikgu teruskan. Cikgu bawa anak panah lagi. Okey, pembukaan yang seterusnya. Pembukaan yang seterusnya. Yang mana? Okey, garisan pertama dengan garisan kedua terlihat seperti garis lurus. Cikgu ulang lagi sekali. Apabila kita nampak garisan pertama, mana tu garisan pertama? Macam ni. Dan garisan kedua nampak macam satu garis lurus. Nampak? Bila dia membentuk satu garisan yang kita rasa tu garis lurus, bermakna nilai darjah dia kamu kena faham dan kamu kena ingat. Dia punya pergerakan. Nampak ni, anak panah tu adalah cara kita baca. Dia punya pergerakan adalah 180 darjah. Salin. Okey, cikgu teruskan. Cikgu teruskan. Nampak ni dia. Ya. Tanya. Hmm. Yang darjah ni dia kena pakai pembaris ke? Untuk darjah, bila cikgu cakap dua garis lurus, garis tu maksudnya dia mesti lurus. Maksudnya kena pakai pembaris. Dia tak boleh bengkok. Okey, menjawab. Menjawab ke Naim? Ada cikgu. Cikgu tanya. Ikut kena pakai pembaris. Ni garisan warna hitam dan garisan warna biru yang cikgu tunjuk dekat depan ni. Cikgu nak semua orang pakai pembaris. Okey. Jadi, cikgu teruskan penjelasan cikgu. Garisan ni, cikgu teruskan buka. Cikgu terus buka. Tadi, dia akan buka macam ni. Bila dia buka macam ni, kalau dekat sini 180, maksudnya bila dia punya terbuka tu lagi luas. Dia punya terbuka tu lagi luas. Jadi nilai darjah dia akan lagi banyak. Kalau dekat sebelah dia adalah 180, maksudnya dia akan lebih daripada 180. Dia boleh jadi 200 darjah. Salin tahu. Okey. Lepas ni tahu kalau ni cikgu akan tanya balik kalau ada soalan bagi tahu tahu. Okey, sebab apa? Sebab cikgu tak habis terang lagi. Okey, cikgu tunjuk pula cikgu nak buka lagi darjah dia. Cikgu nak buka lagi darjah dia. Bila cikgu buka, dia punya darjah bermaksud cikgu akan buka dia ke bawah. Nampak ni? Cikgu akan buka dia jadi macam ni. Okey, jadi bila cikgu buka, kalau dekat sini 200 darjah. Kalau dekat sini 200 darjah, maksudnya dekat belah bawah tu mesti lagi besar nilai dia daripada 200 darjah. Okey, macam mana tu? Okey, tengok ni Okey, kejap Okey, jadi nilai dia boleh jadi macam ni. Kejap. Dia besar lagi daripada 200 darjah. Cikgu bagi dia 260 darjah. Okey, kemudian cikgu akan buka lagi. Cikgu akan buka lagi dia punya darjah. Okey, tengok garisan. Tengok garisan. Okey, ini garisan yang pertama dan garisan yang kedua. Dia membentuk satu garis lurus. Jadi apa dia punya darjah ni? Boleh tengok betul-betul. Untuk darjah yang belah ni, kita akan dapat dia sama dengan 270 darjah. Begitu. Kamu jangan tengok. Kalau yang ni betul dia 90 darjah. Kalau yang ni betul dia 90 darjah. Cikgu tunjuk. Kalau yang ni betul dia 90 darjah. Tu nanti cikgu jelaskan. Okey. Kemudian cikgu teruskan. Dia terus buka. Dia terus buka. Pembukaan dua garis lurus terus membuka. Terus meluas. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan. Okey, ni garis lurus. Kita buka lagi dia punya darjah.
Nampak? Maksudnya darjah tu kita baca dia, kita baca dia dengan lawan arah jam. Okey. Jadi darjah ada dekat sini. Bila kita buka, kita buka dia, kita akan dapat nilai akan lagi besar daripada 270. Mungkin kita akan dapat 280 darjah. Okey, yang terakhir. Eh, satu bulatan penuh berapa darjah? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Satu bulatan penuh berapa darjah? 360. Okey, 360 darjah. Macam mana dua garisan tu? Okey, sebenarnya untuk siapa-siapa yang tak nampak, apabila dia membentuk 360 darjah, garisan yang pertama bertemu dengan garisan yang kedua. Sebab apa? Sebab ingat cakap cikgu, pembukaan dua garis. Dia tak boleh ada satu garis sahaja. Jadi garisan yang warna merah, warna hitam sebagai garisan yang pertama dan garisan warna biru adalah sebagai garisan yang kedua. Kamu jangan ingat dia 360 darjah bila dia titik. Dia 360 darjah adalah apabila garisan yang biru tu dah bergerak mendekati, dah bertemu dengan garisan yang pertama. Dekat sinilah dia akan dapat 360 darjah. Okey. Ini kamu kena ingat. Kamu kena ingat. Okey. Jadi, cikgu ulang balik penjelasan cikgu. Sambil-sambil tu kamu boleh salin. Apa yang cikgu tengah tunjuk dekat depan ni? Cikgu nak kamu faham konsep sudut. Sudut tu apa? Macam Erina bagi tahu tadi kan. Sudut adalah pembukaan dua garis lurus. Jadi apa garis lurus dia? Dekat depan ni cikgu tunjuk ada dua garis lurus. Satu garis lurus hitam dan satu garis lurus biru. Untuk garis lurus pertama warna hitam, cikgu statik. Cikgu biar je dia dekat bawah. Cikgu biar je dia dekat bawah. Nampak semua ni. Cikgu biarkan je dia dekat bawah. Sebab apa? Sebab cikgu nak buka yang bergerak satu garis sahaja. Iaitu cikgu nak kamu nampak yang biru tu je yang bergerak. Nampak ni dia bergerak. Macam jarum. Tet, 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 tet. Dia bergerak makin membukalah. Mula-mula buka sikit. Makin luas. Makin luas. Makin luas. Makin luas. Dah bersilap dah cikgu. Makin luas. Macam tu. Jadi inilah namanya sudut. Inilah namanya sudut. Jelas ke sampai sini cikgu terang? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini ada 3 jenis sudut yang kamu kena fokus. 3 jenis sudut yang kamu kena ambil perhatian. Ini adalah sudut yang pertama iaitu sudut 90 darjah. Ini adalah sudut yang kedua iaitu sudut 180 darjah. Dan akhir sekali, sudut yang kamu kena fokus adalah sudut 360 darjah. Cikgu buat bintang dan cikgu bulatkan. Cikgu buat bintang dan cikgu bulatkan. Sebab apa? Sebab bila kita nak jawab soalan-soalan berkenaan dengan sudut, cari 3 kawan ni. Kenapa? Untuk sudut lain dia boleh berubah. Untuk sudut lain dia boleh berubah. 30 boleh berubah. 60 boleh berubah. 120 boleh berubah. 150 dia boleh jadi 155. Dia boleh jadi 155.5. Tetapi yang cikgu bintangkan dekat depan ni, dia tak boleh berubah. Okey. Cikgu tunjuk penjelasan. Kalaulah kita cakap satu bulatan tu adalah 360 darjah. Bila kita cakap satu bulatan sama dengan berapa? Satu bulatan bersamaan dengan berapa darjah? 360 darjah. Okey, 360 darjah. Sekarang ni cikgu buat satu bulatan bersamaan dengan 360 darjah. Sekarang ni cikgu ambil bulatan ni, cikgu bahagikan kepada 4. Cikgu nak kamu semua tekan kalkulator. 360 bahagi 4 dapat berapa? 360 bahagi 4 dapat berapa?
90. Iya, kita akan dapat 90 darjah. Sebab tu sudut dekat sini, bila dia betul-betul tegak, sini akan jadi 90 darjah. Dia akan jadi 90 darjah. Kalau dekat sini, dia akan jadi 90 darjah. Kalau dekat bawah pun, dia akan jadi 90 darjah. Dekat sini pun, dia akan jadi 90 darjah. Selagi mana kamu tengok sudut tu dalam keadaan tegak, yang garis lurus betul-betul tegak ke atas, yang garis melintang betul-betul tegak baring. Jadi dekat sini kita akan nampak sudut dia adalah 90 darjah. Sebab apa? Sebab kita boleh nampak 360 bahagi dengan 90, kita akan dapat 306. Bahagi dengan 4, kita akan dapat 90 darjah dekat sini, 90 darjah dekat sini, kat sini dan kat sini. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang daripada satu bulatan penuh, iaitu kita faham 360 darjah. 360 darjah ni cikgu nak buat bahagi dua pula. 360 darjah bila kita bahagi dengan dua, cuba tekan kalkulator, dapat berapa? 180. Okey, kita akan pandai. Kita akan dapat 180. Apa maksud dia 180 tu? Maksud dia dekat sini adalah darjah dibaca kalau sini ke sini, kita akan dapat 180. Darjah dibaca daripada sini ke sini, kita akan dapat 180 darjah. Jadi selagi mana kita akan nampak satu garisan lurus, satu garis lurus. Walaupun sebenarnya dia punya konsep adalah dua garisan lurus yang bertemu dan membentuk satu garis lurus. Seolah-olah satu garis lurus. Nampak ni? Dia seolah-olah satu garis lurus. Walaupun dia dekat belah atas tu kita baca dia 180 darjah. Dan bila dia dekat belah bawah, walaupun garis lurus tu dekat belah bawah dia pun adalah 180. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi faham kan? Tiga sudut ni penting. Sudut ini kita panggil sudut 90 darjah. Bila dia sudut 90 darjah? Bila dia betul-betul tegak dan betul-betul mengiring, melintang. Untuk 90 darjah dia beza. Okey, kalau orang lain, sudut lain dia kena buat bentuk bulatan. Tetapi 90 darjah, kamu boleh buat dia jadi petak. Macam mana tu? Okey, kita tengok dekat 270 darjah ni, kita akan nampak sini membentuk 90 darjah. Cuba kamu tambahkan 270 tambah 90 darjah, dapat berapa? 360. Ya, itulah baki dia. Itulah baki dia. Itulah dia punya baki. Bila baki dia 90, maksudnya sudut tu kamu boleh tulis dia dalam keadaan petak macam ni. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan kukuhkan kita punya penjelasan tentang sudut. Kita akan jawab soalan-soalan di hadapan. Kita akan jawab soalan-soalan di hadapan. Okey. Okey, bagi cikgu masa sekejap. Okey, bagi cikgu masa sekejap. Okey, jadi masing-masing sekejap sebab ada kawan kamu tak boleh masuk ni. Cikgu tengah WhatsApp. Ya, ada kawan kamu tak boleh masuk. Okey. Jadi Kamis
Okey, jap cikgu tengah tolong kawan-kamu ni. Okey, jadi okey, jadi cikgu nak masing-masing ready. Kita akan buat latihan berkenaan dengan sudut. Kita akan buat latihan berkenaan dengan sudut. Okey. Untuk sudut ni, cikgu akan pergi kepada homework sebab tak ramai hantar homework. Tak ramai yang hantar homework. Jadi cikgu akan selesaikan sama-sama dengan kamu semua berkenaan homework. Macam mana nak buat, cikgu nak kamu nampak. Okey, jadi dekat sini kita akan buat homework tu sama-sama. Cikgu minta maaf sebab minggu lepas cikgu agak sibuk. Cikgu agak sibuk, jadi cikgu tak sempat nak hantar recording macam mana cara penyelesaian homework. Okey, jadi kita akan mulakan sesi latihan kita. Okey, jadi bila kita nak mulakan sesi latihan kita, masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, yang pertama sekali cikgu akan tunjuk dekat kamu macam mana ciri-ciri 90 darjah ni mempengaruhi kiraan. Macam mana 90 darjah ni mempengaruhi kiraan. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan sudut A. Cikgu akan tunjukkan soalan A. Masing-masing boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Boleh. Okey. Okey, jadi dekat sini bila kamu tengok dia punya garisan. Tengok dia punya garisan. Bila kamu nampak dua garis lurus dia betul-betul tegak. Yang ni betul-betul tegak macam ni. Yang ni betul-betul tegak macam ni. Jadi dia tak kisah dia tegak macam mana pun. Bila kamu nampak dia betul-betul tegak. Dan betul-betul melintang. Dekat sini kamu boleh simpulkan satu keadaan dia. Dekat mana keadaan dia sudut dia adalah sama dengan 90 darjah. Bila kamu nampak di dalam keadaan 90 darjah, kamu boleh buat apa? Kamu akan faham satu benda 68 ni tambah dengan X. Kamu kena ingat 68 tambah dengan X. Hasil dia akan dapat 90 darjah. Jelas ke? Jelas. Okey, baik, bagus. Okey, kita pergi balik. Kita punya penjelasan kelas persamaan linear, persamaan algebra, macam mana nak selesaikan. Okey, cikgu tanya kamu semua. Sebutan serupa 68 ni, mana satu sebutan serupa dengan dia? 90. Kenapa? Kenapa 68 ni dengan 90 sebutan serupa? Sebab dia tak ada huruf. Ya, pandai sebab dia tak ada huruf. Jadi bila dia dalam keadaan sebutan yang serupa, kita kena bawa lah dia jumpa kawan dia. Jadi bila kita nak bawa dia jumpa kawan dia, kita kena alih dia ke sebelah. 68 ni dalam keadaan positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Ya, itulah maksud cikgu. Semua persamaan linear macam tu sahaja penyelesaiannya. Cari kawan dia. Dah jumpa kawan dia, bawa pergi jumpa kawan dia. 68 dengan 90 ni, kawan. Dia dalam keadaan sebutan serupa. Dah dalam keadaan serupa, bawa dia pergi jumpa. Jadi, 90 tolak 68 dapat berapa? Dapat berapa? 22. 22 darjah. Inilah jawapan soalan A. Inilah jawapan soalan A. Okey. Jelas ke soalan A? Cikgu nak tanya kamu semua, jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi dengan masa yang ada ni, cikgu nak masing-masing rujuk contoh A, cuba selesaikan soalan B dan soalan C. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan B dan soalan C. Okey. Okey, yang dah buat tu pun buat je lagi sekali. Buat je lagi sekali. Lepas ni kita nak pergi soalan yang susah sikit. Okey. Cikgu nak terangkan darjah ni. Okey, boleh ke mula buat untuk soalan B dan C? Boleh.
Okey. Okey, bagus. Ada yang dah dapat buat. Ha. Bagus Erina. Nice. Okey, ha, bagus. Ah. Okey, untuk jalan kerja, kamu kena sama tau dengan cikgu. Setiap jalan kerja kena sama macam cikgu. Jangan buat lain. Lain daripada cikgu salah. Siapa yang buat jalan kerja lain daripada cikgu salah. 68 tambah X sama dengan 90 darjah. Sebiji kamu kena salin macam cikgu. X ni kena ada. X ni kena ada. X sama dengan 90 darjah tolak 68. Kita akan nampak kenapa ada 68 dekat sini. Kita nak tengok positif pindah ke sebelah jadi negatif. Lepas tu baru kita selesaikan. Barulah kita selesaikan 90 tolak 68. Cikgu nak semua orang ada 3 row. Ada 3 baris jalan kerja. Macam cikgu buat. Okay. Siapa yang salah untuk soalan A? Buat soalan A tu sila buat correction tau. Buat macam cikgu sebab lepas ni kalau soalan tu makin susah, bila soalan tu makin susah, kamu tak nampak. Okay, pandai. Bagus. Okay. Okay, bagus. Cikgu masih menunggu. Tak faham boleh tanya cikgu Ya, betul. Bagus. Okay. Okay, cikgu masih menunggu Okay. Bagus. Sangat kemas. Okey, cikgu masih menunggu Jibril. Jibril dapat buat tak Jibril? Dapat dengan hantar ni. Okey. Maksud cikgu macam ni. Ya, betul. Jalan kerja kena macam tu, pandai. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi. Bagus. Pandai. Okey, 1 minit lagi
Okay, cuba buat tahu Kita kena cuba buat. Kalau kamu tak pegang pensel, kamu tak ada kalkulator, tak ada kertas dekat depan, sia-sia. Kita kena cuba buat juga. Okey, jadi dekat sini Naim dapat buat tak tu? Naim dah hantar belum? Dah cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu nak terangkan. Okey, jadi dekat sini kita ada sesi latihan. Ingat tahu, dalam kelas kita memang akan ada sesi latihan. Sebab masa cikgu terang, ya betul kamu dapat faham, kamu dapat ikut, kamu dapat buat. Tapi bila cikgu bagi kamu latihan, kamu kena cuba buat. Sebab masa itulah sendiri, bila kamu cuba buat, kamu akan nampak, macam mana nak buat ni? Sebab apa? Sebab daripada situ baru kamu mula berfikir macam mana penyelesaian dia. Okey, jadi bila kita tengok soalan B, kita nampak dia membentuk dua garis lurus yang betul-betul dalam keadaan tegak, betul-betul dalam keadaan petak. Jadi dekat sini kita akan samakan dia dengan 90 darjah. Jadi apa yang kena ada dalam 90 darjah ni? Dia ada apa? Dia ada X dengan 49. Jadi bila dia ada X, maksudnya bila X tambah dengan 49, kita kena totalkan dia dengan 90 darjah. Jadi ini jalan kerja yang pertama. Siapa yang buat ni? Satu markah. Cikgu kamu akan tulis satu markah. Sekarang sebutan yang serupa 49, dia sebutan serupa dia sama dengan 90. Jadi 49 kamu kena bawa dia ke sebelah, jumpa kawan dia. 49 ni positif. Macam mana kita nak tahu dia positif? Kita tengok simbol dekat belakang dia. Simbol dia positif. Jadi positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Nak dengar sikit? Negatif. Ya, dia akan jadi negatif. Jadi barulah kamu boleh kira. Siapa yang dah buat sampai sini? Satu markah. Kena ada. Dia ada markah dia dekat situ. Okey, jadi dekat sini baru kita boleh kira. X sama dengan 90 tolak 49. Kita akan dapat 41 darjah. Ini adalah jalan kerja yang betul. 3 markah. Itu cara nak kira markah. Okey, itu soalan B. Kalau kamu tengok jalan kerja kamu lain. Kalau kamu tengok jalan kerja kamu berbeza macam yang cikgu buat. Sila salin pembetulan. Okey, cikgu teruskan penjelasan cikgu pada soalan C. Untuk soalan C, kita masih lagi di dalam tajuk 90 darjah. Kenapa? Sebab cikgu nak kamu nampak bila dia membentuk 90 darjah. Dia membentuk 90 darjah bila ada dua garisan yang betul-betul dalam keadaan tegak dan mengiring. Jadi dekat sini kita akan dapat 90 darjah. Kenapa cikgu usaha sangat nak bagi kamu tengok di 90 darjah? Dekat sini 75 tambah X. Kita boleh buat 75 tambah X. Tapi kalau kamu buat salah sama dengan orang yang tak tahu dia tegak betul-betul dengan baring betul-betul sama dengan 90 darjah, dia tak dapat buat soalan ni. Jadi bila kamu tahu, kamu boleh samakan dia dengan 90 darjah. Macam cikgu cakap tadi, 3 yang ada cikgu bintangkan ni memang takkan berubah. Jadi barulah kita selesaikan. 75 dengan 90 ni adalah dalam sebutan yang serupa. Jadi kita kena bawa pindah ke sebelah. 75 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. Ya. Barulah kita selesaikan 90 tolak 75. Kita akan dapat 15 darjah. Siapa yang dapat keluarkan formula ni satu markah. Siapa yang dah alihkan 75 ni satu markah. Siapa yang dapat jawapan yang betul satu markah. Itu cara markah dikira. Jelas ke untuk sudut 90 darjah? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini inilah 90 darjah. Selesai 90 darjah. Okey, cikgu teruskan. Dengan sudut yang kedua. Kalau kamu nampak, yang ini cikgu dah tunjuk. Yang 90 darjah ni cikgu dah terang dah. Okey, cikgu pergi pula. Yang kedua cikgu bintangkan. Yang kedua cikgu bintangkan yang mana tu? Yang ini. Iaitu apabila kita nampak seolah-olah satu garis lurus.
Bila kita nampak dia garis lurus, kamu jangan salah faham. Sebenarnya dia ada dua garisan. Mana? Ni garisan pertama warna biru. Garisan kedua warna warna garisan pertama warna hitam. Garisan kedua warna biru. Jadi dia membentuk 180 darjah. Okey, jadi dekat sini cikgu tunjukkan pula bila dia membentuk 180 darjah. Okey, kamu tengok kepada soalan A. Soalan A. Jadi bila kita tengok kepada soalan A, cikgu nak ajar kamu apabila kamu nampak 91 garis lurus. Tak kisah garis lurus sengit macam ni, garis lurus betul-betul macam ni, sengit macam tu. Tapi kamu kena faham total dia adalah sama dengan 180 darjah. Barulah kamu boleh samakan dia. Macam mana? Apabila kita nampak satu garis lurus bermakna dia dalam keadaan total dia sama dengan 180 darjah. Apa yang ada dalam 180 darjah ni? Dia ada X dengan 87. Jadi dekat sini kita boleh totalkan X tambah 87 darjah sama dengan 180 darjah. Jelas ke? Jelas. Cikgu, saya nak tanya. Tanya. Yang garis tengah tu apa? Yang garis tengah. Okey, garis tengah ni. Kalau siapa-siapa yang tak nampak. Garis tengah ni dia ada dua bahagian. Bahagian yang pertama sudut dia dibaca dalam keadaan sini ke sini adalah 87 darjah. 87 darjah. Sekarang sudut yang kedua X pergi ke sini, darjah dia adalah sama dengan X. Jadi sekarang ni kita nak tahu X tu berapa darjah. Itu masuk garis tengah tu. Tu masuk garis biru yang kat tengah tu. Dia pembahagian antara dua bahagian. Ni bahagian yang pertama. Ni bahagian yang kedua. Jelas ke Naim? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi nak selesaikan ni kamu jangan pening. Cari sebutan yang serupa. 87. Sebutan dia serupa dengan 180. Jadi, bila kita nampak dia serupa, kita pindahkan dia. Jadi, bila kita nak pindahkan dia, kita kena tengok simbol dia. 87 ni positif. Mana cikgu tahu dia positif? Kita tengok simbol dekat belakang. Okey, sekarang positif pindah ke sebelah dia jadi Negatif. dia jadi negatif. Barulah kita selesaikan. 180 tolak 87 dapat berapa? Cuba buat, tekan kalkulator. Dapat berapa masing-masing? 93. Iya, kita akan 93. dapat 93 darjah. Pandai. Jadi dekat sini ni markah yang pertama. Siapa tak ada ni tak ada markah. Ini markah yang kedua. Dan ni markah yang ketiga. Total full mark 3 markah. Jadi cikgu dah selesaikan soalan A. Ada soalan ke nak tanya cikgu dekat soalan A tu ataupun semua jelas? Semua jelas. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni berdasarkan contoh dan penjelasan cikgu dekat soalan A, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B dan cuba buat soalan C. Cuba buat. Kalau kita tak cuba, kita tak faham. Cuba. Jangan tak cuba. Cikgu. Ya? Dia memang kena tambah je. Tak ada tolak ke tu. Dia ada. Nanti cikgu akan tunjuk pula bila soalan tu berubah. Dia ada. Dia ada. Jangan risau. Nanti cikgu akan tunjuk. Dekat sini, Jibril akan tengok. Cikgu kukuhkan dulu yang ni. Lepas tu kat sini barulah Jibril tengok bila dia tambah, bila dia tolak. Ni kita akan selesaikan. Kita akan selesaikan sama-sama. Tapi sebelum cikgu selesaikan yang soalan tadi, kamu kena buat dulu yang asas. Kukuhkan yang asas. Okey, bagus Adlin. Pandai.
Cikgu, Ya? yang soalan C tu dia 180 darjah ke? Iya. Ha. Okey, bagus Erina, pandai. Okay, cikgu bagi lagi 3 minit masing-masing boleh cuba buat masing-masing boleh cuba buat. Salam. Okey, bagus. Cikgu tengah cek masing-masing punya. Okey, 2 minit lagi. Cuba ingat nasihat cikgu, tak cuba tak dapat. Okey, pandai. Oi, besar. Dia bukan 600 tu. Okey, Arif, pandai. Salin tahu semua nota yang cikgu tunjuk malam ni? Okey, pandai. Okey, 1 minit lagi. Sama-sama. Okey, habis sudah masa. Jadi, cikgu tengah cek lagi. Bagus, pandai. Okey, bagus. Nampak boleh faham dah tu. Okey, faham kan? Okey, jadi dekat sini cikgu nak tunjuk antara kekeliruan yang cikgu jumpa. Okey, tak apalah. Tak apa. Daripada kita mencuba tu yang kita nampak. Dan daripada situ juga cikgu boleh terangkan supaya tak jangan kamu ulang. Okey, jadi B ni di dalam keadaan 180 darjah. Kamu jangan ingat bila kamu nampak dia dalam keadaan garis lurus, dekat atas je 180 darjah. Siapa yang ingat macam tu? Salah. Jadi walaupun dia dekat belah bawah ataupun atas, dua-dua dalam keadaan 180 darjah. Dua-dua dalam keadaan 180 darjah. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Jadi dekat sini kita tengok apa yang okey, bagus. Kita tengok kat sini apa yang ada kat sini. Ada X dengan 135. Jadi bila dia ada X dengan 135, cikgu buat X.
tambah 135, kita dapatlah totalkan dia dengan 180 darjah. Siapa dapat keluarkan persamaan ni 1 markah. Dah dapat keluarkan persamaan yang betul, barulah kita buat jalan kerja yang betul. 135 ni positif. Positif bila kita pindahkan ke sebelah dia jadi dia jadi apa? Ya, dia jadi negatif. Okey, dia jadi negatif. Jadi dekat sini barulah kita boleh tolak. Kenapa dia boleh tolak? Sebab kita dah samakan sebutan yang serupa. 180 tolak 135, kita akan dapat 45 darjah. Jadi dekat sini ini 1 markah. Sebab apa? Sebab kita alihkan 135 tu dengan betul. Yang ini 1 markah lagi. Total markah penuh 3 markah. Bagus, pandai. Okey, jelas itu untuk B. Untuk C, walaupun garis lurus dia kita tak nampak dalam keadaan tegak. Dalam keadaan tegak dia mengiring macam ni. Dia mengiring macam ni. Walaupun dia mengiring macam tu, kita kena faham total dia adalah 180 darjah. Dekat sini 180 darjah, dekat atas dia pun 180 darjah. Itu yang kamu kena jelas. Jadi dekat sini kita nampak ada X dengan 78. Buat persamaan X. Bila kita tambahkan dengan 78, kita akan dapat 180 darjah. Barulah kita cari sebutan yang serupa. 78 dengan 180 ni sebutan serupa sebab apa? Sebab dia tak ada huruf X. Jadi dekat sini 78 boleh pindah ke sebelah. 78 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi Negatif. ya, dia jadi negatif. Jadi 180 tolak dengan 78. Dekat sini kita akan dapat 102 darjah. Inilah jawapan B dan jawapan C. Markah yang pertama bila kamu dapat keluarkan persamaan yang betul. Markah yang kedua bila kamu dapat pindahkan yang betul. Markah yang ketiga bila kamu kira dengan betul. Jadi dekat sini kalaulah dekat step pertama kamu dah salah, kamu hilang terus 3 markah. Itu matematik. Sama ada kamu dapat 3 markah atau kamu hilang 3 markah. Jelas ke untuk ciri-ciri yang kedua yang ada bintang yang kedua ni boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu akan teruskan kita punya kelas dengan bintang yang ketiga. Bintang yang pertama cikgu dah terang. Bintang yang kedua cikgu dah terang. Sekarang kita fokus kepada bintang yang ketiga. Ingat, tiga ni kamu ingat sampai form 5. Ini ada dalam SPM. Yang cikgu ajar malam ni ada dalam SPM. Okey, jangan risau. Cikgu tak tipu. Kamu boleh sendiri buka kertas SPM, kamu cari sudut macam ni. Ada dalam SPM. Okey, jadi cikgu akan teruskan pula untuk 360 darjah. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan A. Untuk A ni cikgu akan buat contoh. Okey, jadi dekat sini untuk soalan A, bila kamu nampak sudut tu, dia dapat membentuk 360 darjah. Mana? Dia membentuk satu bulatan penuh. Ini adalah garis kita yang pertama dan ini adalah garis kita yang kedua. Jadi dekat sini kita nampak dia. Dia dapat membentuk 360 darjah. Dia bentuk satu bulatan penuh. Ini bahagian pertama. Tambah dengan bahagian kedua. Sama dengan 360 darjah. Jadi dekat sini kita boleh tambahkan X tambah 78. Kita totalkan dia dengan 360. Sebab apa? Sebab kita nampak dia membentuk bulatan. Dia membentuk bulatan. Jadi kita tengok A kita. Cari sebutan yang serupa 78 dengan 360. Jadi 78 kita kena pindah ke sebelah. 360 positif pindah jadi negatif. Barulah kita selesaikan. 360
tolak 78, kita akan dapat 282 darjah. Itulah cara nak buat. Macam mana nak buat dia. Jadi beza dia tadi 90 darjah. Lepas tu 180 darjah. Sekarang ni 360 darjah. Kita kena tahu bila dia total dengan 90, dengan 180, dengan 360 darjah. Jelas ke untuk A? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, ini untuk A. Sekarang cikgu nak masing-masing cuba buat B. Dan cikgu nak masing-masing cuba buat C. Rujuk contoh yang cikgu dah tunjuk dekat A. Jalan kerja kena sama. Jalan kerja kena sama. Oh, dah ada yang dah dapat. Bagus. Bagus, Adlin. Pandai. Ya, dia kawan nak masuk. Okey, cikgu cek tahu Kalau ada soalan tu sambil-sambil kamu hantar kerja tu, bagi tanya je soalan. Soalan tu penting lah. Sebab apa? Soalan tu untuk kamu dan kawan-kawan kamu. Ada soalan lagi bagus. Okey. Sama-sama. Okey, bagus. Cikgu tengah cek Okey, cikgu kalau bulat maksudnya 360 darjah. Dia betul dah kalau bulat tu 360 darjah. Kita faham. Okey, ada kawan tanyakan. Baguslah ada kawan tanya. Okey, tengok cikgu buat satu bulatan penuh Okey. Tengok ni Okey, ini cikgu buat 180 darjah. Yang ni cikgu buat 25 darjah. Okey. Tak apa cikgu buat X X contoh. Kalau dekat sini cikgu faham satu bulatan tu 360. Tapi cikgu tak boleh pakai 360. Kenapa? Sebab cikgu tak ada data dekat sini. Missing data.
Kalau cikgu ada data dekat sini, contoh kalau cikgu ada data kan, cikgu masukkan data. Darjah dekat sini sama dengan 25 darjah. Barulah kita boleh buat sama dengan 360. Sebab apa? Sebab kita akan dapat mula dia dekat sini 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian. Bila betul-betul ada 3 bahagian, dapat bentuk 1 bulatan, baru kita samakan dengan 360 darjah. Semoga menjawab kepada yang bertanya. Bagus, bagus. Ada soalan tanya je. Tapi nanti. Okey, 1 minit lagi. Okey, pandai. Bagus. Ada soalan tanya. Cikgu memang suka soalan. Cikgu suka soalan. Pandai. Okey, jadi masing-masing okey, jadi masing-masing cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Boleh ke cikgu mula tunjuk kat depan? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan buat B. Jadi dekat sini kita akan nampak garisan B. Garisan yang pertama. Dan ni garisan yang kedua. Bila kita boleh pakai 360 darjah? Bila kita ada maklumat tentang bahagian yang pertama dan maklumat tentang bahagian kedua. Kita nampak dua-dua maklumat tu dia dapat membentuk satu bulatan penuh, iaitu 360 darjah. Baru kita boleh pakai 360 darjah. Baru kita boleh totalkan 115 tambah dengan X sama dengan 360 darjah. Itu maksud cikgu. Jadi sekarang 115 sama sebutan dia dengan 360. Kita kena bawa dia ke sebelah. 115 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 115. Barulah kita selesaikan. Kita akan dapat jawapan untuk X di B adalah 250 darjah. Ni jawapan dia. Okey, kemudian C. C. Okey, garis lurus yang pertama. Garis pertama dan garis kedua. Jadi, mana dia punya sudut? Sudut dia dekat sini. Bahagian yang pertama dah ni. Dan bahagian yang kedua dekat sini. Dia dapat, kita nampak situ membentuk satu bulatan penuh. Baru kita totalkan dia sama dengan 360 darjah. Jadi X tambah dengan 21. Kita akan dapat 360 darjah. Cari sebutan serupa 21 dengan 360. 21 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 360 tolak 21. X adalah sama dengan 339 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Jadi jalan kerja kamu kalaulah boleh kena ada 3 row. Row tu apa? Baris. Baris pertama, cara kita keluarkan persamaan. Baris yang kedua, cara kita pindahkan 78 tu. Janganlah. Kenapa tu? Janganlah. Baris yang ketiga adalah cara kita dapatkan jawapan yang betul. Jadi itulah jawapan A, jawapan B, jawapan C. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi berdasarkan penerangan daripada cikgu, lengkaplah kita punya 3 bintang. Ni bintang yang pertama, ni bintang yang kedua, ni bintang yang ketiga. Jadi, berdasarkan penjelasan daripada cikgu, cikgu nak masing-masing cuba cari nilai A, B, C.
Cikgu tak tunjuk dulu. Cikgu nak kamu sendiri yang cuba buat. A dia apa? B dia apa? C dia apa? Okey, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan apakah nilai A dia, apakah nilai B dia dan apakah nilai C dia. Cuba buat. Jadi kamu kena aplikasikan tiga-tiga tu. Kamu kena aplikasikan tiga bintang tu. Mana bintang yang pertama kejap. Ni bintang pertama, ni bintang kedua, ni bintang ketiga. Cuba aplikasikan. Sekejap cikgu ambil gambar, cikgu send dalam grup lah. Cikgu kena send dalam grup, takut ada yang tak faham. Okey, bukan tak faham, takut tak salin. Sekejap cikgu minta izin. Cikgu ambil gambar kejap. Okey. Jadi masing-masing cuba selesaikan soalan A, B, C. Siapa yang dapat buat soalan ni, maksudnya dia faham macam mana nak cari total, bila total dia 90 darjah, bila total dia 180 darjah dan akhir sekali bila total dia 360 darjah. Oh, dah dapat dah. Bagus. Jalan kerja, cikgu nak tengok jalan kerja. Kena ada jalan kerja tau. Okey. Okey, cikgu tunggu Okey, bagus. Okey, cikgu masih menunggu. Boleh buat ke tu? Kristina boleh buat ke? Jalan kerja tahu nak jalan kerja. Tengah buat cikgu. Okey.
Okey, A, B, C. Okey, bagus, 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 bagus. Okey, cikgu bagi lagi 3 minit je tau. 3 minit je. Okey, ada yang dapat buat. Pandai. Okey, cikgu masih menunggu. Macam-macam jawapan cikgu jumpa. Okey. Okey, lagi 2 minit. Naim dapat buat tak tu, Naim? Dapat cikgu tapi saya tak tahu macam mana nak buat jalan kerja. Macam mana tu dapat tapi tak ada jalan kerja? Cuba cikgu tengok betul ke saya buat. Okey, send kat cikgu. Yang lain pun boleh send dekat cikgu, Okey, jap. Cek. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa. Jadi cikgu akan tunjukkan di hadapan macam mana nak selesaikan macam mana nak selesaikan soalan diberikan. Okey, sebenarnya untuk siapa-siapa yang dapat, boleh ke cikgu mula tunjuk ni? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey, baik. Okey, sebenarnya siapa yang dah dapat buat soalan A, B, C ni, cikgu bagi tepukan lah sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia boleh nampak. Bila nak pakai 90 darjah. Bila nak pakai 360 darjah. Bila nak pakai 160 darjah. Itu benda yang paling penting. Itu benda yang paling penting. Sebab tu, kalau tadi kita bahagi-bahagikan. Kita bahagi-bahagikan, kita boleh nampak. Okey, ni bahagian 90 darjah. Jadi kita boleh terus pakai 90 darjah. Okey, ni bahagian 180. Okey, kita bolehlah samakan terus 180. Okey, 360. Kita boleh terus samakan 360. Tapi sekarang ni kita nak pakai mana dulu? Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Siapa-siapa yang salah, sila salin correction. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan di hadapan. Jadi masing-masing fokus. Okey, yang pertama dekat sini cikgu akan cari nilai A. Cikgu akan cari nilai A. Siapa-siapa yang salah salin pembetulan. Okey, nilai A dekat sini, apa yang cikgu dapat dekat sini? Cikgu dapat lihat dia ada satu garis lurus.
cikgu akan dapat nampak dia ada satu garis lurus. Jadi, bila dia ada satu garis lurus dekat sini, apa yang cikgu boleh buat? Satu garis lurus total dia sama dengan berapa? Cikgu nak soal sikit, sama dengan berapa total dia? 180. Iya, 180. Jadi dekat sini kita ada 37 dengan kita ada A. Jadi 37 darjah tambah dengan sudut A sama dengan 180. Kita totalkan 37 dengan 180 sebutan serupa. 37 pindah ke sebelah. 37 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia. Jadi Negatif. negatif. Jadi dekat sini A dia kita akan dapat 180 tolak 37 dapat berapa? 143. Iya, 143. Jadi automatik dekat sini kita faham. Kita faham apa? Kita faham A kita. A kita adalah sama dengan 143 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Bagus. Okey, jadi A tu kita dah dapat. Cikgu tulis dekat sini. A sama dengan 143 darjah. A sama dengan 143 darjah. Okey, kita buat pula soalan yang seterusnya. Kita buat pula soalan yang seterusnya. Okey, cikgu tunjuk dekat sebelah. Cikgu zoom out kot. Cikgu zoom out. Okey. Okey, cikgu zoom out. Okey. Jadi dekat sini A kita dah settle. Kita buat pula nombor yang seterusnya. Jadi kita nak buat tu, kita jangan main buat. Kita kena tengok apa maklumat yang kita ada. Dekat sini kita dah ada A. A kita adalah sama dengan 143 darjah. Jadi dekat sini cikgu cari garis lurus. Cikgu akan nampak satu garis lurus. Garis lurus tak kisah dia sengit ke, dia macam mana pun. Jadi kita kena faham. Garis lurus dia punya darjah total dia sama dengan berapa? 180. Ya, 180. Jadi dekat sini kita boleh buat apa? A tambah C. A tambah dengan C. Kita akan dapat 180 darjah. A kita apa? A kita 143. Okey, A kita 143 tambah C sama dengan 180 darjah. 143 ni positif. Bila kita bawa pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif. 180 tolak 143. Okey, tekan kalkulator. 180 tolak 143 dapat berapa? 37. 37. Inilah jalan kerja untuk C. Jadi, C tu adalah sama dengan 37 darjah. Okey, jelas ke untuk C? Boleh faham cikgu tunjuk dekat depan? Boleh. Okey, tu cara dia. Kamu macam cikgu cakap tadi, kamu takkan nak dapat nilai A dengan C ni tanpa kamu dapat tentukan dia sama dengan 180 ataupun dia sama dengan 90 ataupun dia sama dengan 360. Itulah jalan kerja dia. Okey, untuk soalan B, ada juga jalan kerja lain. Ada kawan kamu buat jalan kerja lain. Betul juga. Okey, tapi tak apa. Nanti cikgu tunjuk. Okey, jadi dekat sini siapa-siapa yang salah sila saling correction. Okey. Dia ada banyak jalan kerja tau. Kamu jangan risau. Cikgu akan tunjuk juga. Cikgu akan tunjuk juga. Ada kawan kamu buat lain-lain. Tak apa, bagus. Sama. Okey. Sekarang ni cikgu dah cari A. Cikgu dah cari B. Sekarang C. Lepas tu cikgu nak cari B. Macam mana nak cari B tu? Okey. Cikgu tunjuk macam mana nak cari B. Okey. Nak cari B dia ada dua cara. Nak cari B dia ada dua cara.
Sama ada kamu totalkan dengan 180 ataupun kamu totalkan dengan 90 darjah. Tak kisah. Tak kisah. Okey, cara yang pertama cikgu nak kamu nampak bila dia 90 darjah. Bila cikgu buat B dengan C, dia akan dapat 90 darjah. B, tengok tahu dia ada banyak cara. Dia ada banyak cara. Jangan kamu fokus kepada satu cara saja. B tambah dengan C. B tambah C bila dia dalam keadaan betul-betul tegak, betul-betul mengereng. Berapa darjah dia? Berapa darjah dia? 90. Ya, 90 darjah. Jadi dekat sini B tambah dengan C, kita akan dapat 90 darjah. C kita dah ada dekat sini. B tambah 37 sama dengan 90 darjah. 37 ni positif. Positif. Pindah ke sebelah. Kita akan dapat negatif 37. Jadi nilai B 90 tolak 37 dapat berapa? Dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 53. 53. 53. Tu cara dia. Tapi itu cikgu guna 90 darjah. Kalau cikgu nak guna darjah lain boleh ke? Okey, tengok ni. Cikgu tunjuk. Okey. Kalau cikgu nak guna darjah lain, cikgu tak ada ruang pula dah. Cikgu zoom lagi, nampak ke? Okey, nampak kot. Okey, cikgu zoom lagi. Cikgu minta maaf, cikgu zoom lagi. Kalau kamu nampak kecil, kamu zoom kamu punya komputer. Okey, sebab kamu zoom kamu punya screen. Okey, kalau cikgu nak totalkan B tu dengan garis lurus. Cikgu zoom kat sinilah. Cikgu zoom kat sini. Cikgu susun kejap. Okey. Okey. Okey, B. Sekarang kita fokus dekat B. Kalau B ni cikgu buat satu garis lurus. Kalau garis lurus berapa darjah B tu agak-agak? Berapa darjah B tu? Berapa darjah? Ya, kita akan dapat 180. Kita akan dapat 180. Jadi dekat sini apa yang ada dekat 180? Kita ada 37. Tulis 37. Kita ada petak. Petak tandanya berapa darjah? Petak tandanya berapa darjah? Berapa darjah? Ni petak ni, petak ni. Berapa darjah? 90 darjah. Kalau kamu nampak sudut tu bentuk petak, kamu boleh terus samakan dia dengan 90 darjah. Jadi 37 tambah 90. Lepas tu kamu buat tambahlah dengan B. Total dia sama dengan 180. Selesaikan sebutan yang serupa. Kita bawa dia pergi jumpa geng dia. Jadi dekat sini B 180 darjah tolak 37 tolak 90. Cuba tekan kalkulator dapat berapa B dia? Cuba tekan 53. Itulah dia. Itu yang cikgu nak kamu nampak. Cikgu nak kamu nampak benda tu. Jelas ke cara kedua yang cikgu tunjuk tu? Boleh faham ke? Boleh. Okey, itulah yang cikgu nak kamu nampak. Cara yang ketiga, ada cara yang ketiga cikgu? Ada. Ada. Sekarang kamu fokus kepada B. Mana B dia? Ini B dia. Ini B dia. Ini benda yang penting lah ni. Benda yang penting. Ni B dia. Jadi dekat sini, kita dah ada nilai A. Nilai A kita berapa tadi? Nilai A kita adalah 143. A kita adalah 143. Nilai C. Nilai C kita ada 37 darjah. C kita adalah sama dengan 37 darjah. Okey, kamu tengok dekat B. Kamu tengok dekat B. Dekat sini kamu akan nampak dia boleh membentuk satu bulatan penuh. Kalau satu bulatan penuh berapa darjah? 360 darjah.
Iya, kita akan dapat 360 darjah. Jadi dekat sini. Sini 90 darjah. 90 tambah 37 tambah 143 tambah 37 tambah dengan B. Jadi sama dengan 360 darjah. Sebutan serupa 90, 37, 143, 37, 367. Untuk sebutan serupa ni boleh selesaikan dulu. Cikgu selesaikan dulu sebab banyak. 90. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator. 90 tambah 37 tambah 143 tambah 37 dapat berapa? Tambahkan Cikgu 44 bulatan. apa tadi? Tambahkan yang 44 ni. 90 tambah 37. 307. Ya, kita akan dapat 307 darjah tambah B sama dengan 360 darjah. 307 ni positif. Positif pindah ke sebelah. Dia akan dapat negatif. 360. Tolak 307. Dapat berapa semua? 53. Iya, 53. Inilah yang cikgu nak ajar malam ni. Ni yang cikgu punya fokus. Inilah fokus cikgu. Fokus cikgu, cikgu nak kamu tahu bila kamu boleh totalkan dengan 90 darjah. Bila kamu boleh totalkan dengan 180 darjah. Bila kamu boleh totalkan dengan 360 darjah. Kamu tengok satu-satu. Semua salin dekat depan. Semua salin dekat depan. Kalau 90 darjah, cikgu ambil sudut mana? Kalau cikgu ambil 180 darjah, sudut mana yang terlibat? Kalau cikgu ambil 360 darjah, sudut mana yang terlibat? Ha. Selagi konsep kamu betul, cikgu ulang lagi sekali. Selagi konsep kamu betul, jawapan B ni akan sama sahaja. Dekat sini kita dapat 53 walaupun dia total dengan 90. Dekat sini kita dapat 53 walaupun dia total dengan 180. Dekat sini dia akan dapat 53 walaupun dia total dengan 360 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Salin. Cikgu bagi masa untuk salin. Sila salin. Ada orang dia dapat buat. Ada orang dia dapat buat. Tak apalah. Baguslah dapat buat. Cikgu suka. Tapi setiap orang bila dalam matematik ni, kamu kena faham. Matematik ni adalah satu subjek yang ada jalan kerja yang banyak. Kamu boleh matematik ni diibarat kamu pergi daripada rumah pergi ke sekolah kamu tak pakai satu jalan je. Kamu boleh lalu jalan B, kamu boleh lalu jalan C. Selagi jalan yang kamu lalu tu sampai ke sekolah, jalan tu dikira betul. Dia ada banyak jalan kerja. Selagi tak lari daripada konsep, selagi kamu tak sesat, selagi tu kamu betul. Okey, dah habis salin belum? Ke tengah salin? Dah habis. Tengah salin lagi. Jibril dah habis salin belum? Belum. Okey, yang salin. Yang lain tu sempat salin tak ini? Yang lain ni. Sekejap. Ni semua salin tu. Macam mana cikgu dapat A, macam mana cikgu dapat C, macam mana cikgu dapat B. Okey. Cikgu bagi 3 minit. 3 minit tu lama Okey, lagi 2 minit. Sambil-sambil salin tu bukan salin kosong, salin dan fahamkan. Tu cikgu bagi masa tu.
Okey, Adlin okey ke? Adlin dah sempat salin dah semua? Dah. Okey, bagus. Okey, kelas kita pun dah nak habis dah. Ada lagi 15 minit. Cuma 15 minit ni cikgu nak guna pakai untuk fokus kepada algebra. Dia lagi banyak dia boleh banyak lagi. Okey, jadi masing-masing boleh ke cikgu teruskan ni? Boleh ke? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, yang ni cikgu punya fokus sejam lebih ni apa? Cikgu punya fokus, cikgu nak kamu tahu bila dia pakai 90 darjah. Kalau pakai 90 darjah, pakai apa benda? 180 darjah. Apa yang terlibat kalau 180 darjah? Akhir sekali 360 darjah. Apa yang terlibat pada 360 darjah? Itu cikgu punya fokus. Okey, habis dah yang ni, kita akan pergi kepada penyelesaian yang bentuk algebra dekat sini. Kita akan selesaikan soalan ni sampai habis masa. Okey. Jadi kita tengok kepada soalan A. Kita tengok kepada soalan A. Cikgu akan tunjukkan cara menyelesaikan soalan A. Cikgu akan tunjukkan cara menyelesaikan soalan A. Jadi dekat sini, bolehkah cikgu mula tunjuk ni? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Okey, dekat soalan A ni, cikgu punya fokus apa? Fokus cikgu nak di soalan ni dia boleh pelbagai. Cikgu nak kamu cari. Cikgu nak dapatkan nilai X dan cikgu nak dapatkan nilai Y. Jadi nak dapatkan nilai X tu macam mana? Okey, tengok macam mana cikgu nak dapatkan nilai X. Macam mana nak dapatkan nilai Y? Jadi dekat sini nak dapatkan nilai X tu susah. Kenapa susah? Sebab kita tak nampak. Macam mana? Apa maksud cikgu? Orang yang tak tahu yang mana dia ada bentuk satu garis lurus, dia takkan dapat buat. Jadi orang yang dah belajar yang tadi, selalunya kebiasaannya dia nampak garis lurus. Mana garis lurus untuk dapatkan nilai X? Ini garis lurus dia. Jadi garis lurus total dia sama dengan berapa? 180. Pandai, 180 darjah. Jadi apa yang ada dalam sini? Dia ada 75, dia ada X, dia ada 50. Jadi dekat sini kita boleh buat 75 tambah dengan X tambah dengan 50 sama dengan 180 darjah. Itu cara yang betul kamu keluarkan persamaan. Jadi dekat sini kita dah ada sebutan yang serupa. Kita pindahkan semua. Ini cikgu pindahkan. Okey, jadi X sama dengan 180 tolak 50 tolak 75. Jadi masing-masing tekan kalkulator. Tolong cikgu dapat berapa? Dapat berapa? 55. Okey, maksudnya X tu adalah sama dengan 55 darjah. Habis dah X. Jelas ke macam mana cikgu dapat X? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Nak dapat nilai Y macam mana? Okey, tengok dekat depan. Cikgu nak dapatkan nilai Y, cikgu cari satu garis lurus. Jadi cikgu nampak satu garis lurus. Satu garis lurus, bila cikgu cakap garis lurus, dia sama dengan berapa darjah? 180. Ya, 180. Apa sudut yang terlibat dekat garis lurus dekat sini? 50 dengan 2Y. 2Y tambah 50 sama dengan 180. Cari sebutan serupa. 50 adalah sebutan serupa dengan 180. Kita pindahkan ke sebelah 180 tolak 50. 180 tolak 50 kita dapat berapa? 130. 130 darjah. Dah siap ke? Belum. Kita nak Y je. Kita tak nak 2. Kalau nombor dengan huruf kiri kanan, maksudnya dia dalam keadaan darab. Kalau nombor dengan huruf atas bawah, maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Jadi dekat sini, dia kiri kanan. Maksudnya dia dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi?
Bahagi. Ya, 130 bahagi 2. Tekan kalkulator 130 bahagi 2. Dapat berapa? 65. 65. Pandai. Inilah cara nak selesaikan ni. Ini cikgu dah buka lagi luas, lagi luas. Macam mana soalan tu boleh trik kamu. Tapi selagi konsep kamu kukuh, kamu tahu total dia berapa, kamu tahu nak samakan sudut dia macam mana, nak ambil sudut yang mana, dan kamu tahu cara penyelesaian persamaan linear yang betul. Sebab tu satu Ahad lepas cikgu buka kelas untuk persamaan linear. Sebab cikgu nak pakai juga dalam sudut ni. Nanti Kang, macam mana nak cari Y? Macam mana nak cari Y ni? Macam mana nak cari X ni? Ini kita belajar dekat persamaan linear. Persamaan linear banyak kali cikgu ajar tu. Siapa yang tak dapat nak selesaikan persamaan linear walaupun dia keluarkan tu dengan betul, dia tak dapat juga jawapan dia. Sebab itulah algebra ni dia ada setiap bab. Dia ada di setiap bab. Okey. Jadi jelas ke contoh yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, kita cuba soalan. Kita cuba soalan. Okey, jadi berdasarkan soalan yang cikgu bagi tadi, soalan A. Soalan A. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan B. Okey, cuba buat soalan B. Tengok macam mana cikgu buat soalan A. Okey, dah siap ambil gambar. Jangan risau. Betul ke salah tu jangan risau. Yang kamu kena risau sekarang, kamu dapat tak konsep tu? Okey, cuba buat B. Boleh ke nak dengar suara sikit? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey, cikgu bagi masa. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Buat Cikgu bagi lagi 2 minit.
Okey, pandai. Bagus. Tak apa, tak apa. Hantar je kat cikgu. Okey, 1 minit lagi. Cikgu akan tunjukkan. Cikgu tengah check tau. Okey, habis sudah masa. Jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja B. Okey, tengok betul-betul jalan kerja B. Okey, B tadi Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Ada orang tak ni? Boleh. Okey, ni soalan kita yang terakhir. Okey, sebelum kita nak jawab soalan kita yang terakhir, cikgu stop share sekejap. Okey, cikgu nak masing-masing buka kamera. Cikgu nak tengok kamu tengah buat apa tu. Okey, buka kamera lagi yang lain. Okey, Ilman dah buka. Okey, yang lain. Nur Madina, Ummu Atia, okey Arif. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini, terima kasih tu cikgu Okey. Okey, soalan-soalan dekat depan ni, kamu boleh tengok macam mana nak selesaikan Kamu boleh tengok macam nak selesaikan. Okey, soalan B. Macam mana nak selesaikan ni? Okey, cikgu akan cari. Kita nak cari apa? Kita nak cari X dan kita nak cari Y. Jadi dekat dalam soalan B ni cikgu akan tunjuk dulu macam mana nak cari X. Macam mana nak cari Y. Jadi nak cari Y ni cikgu jumpa garis lurus. Cari sampai kamu jumpa tips dia. Cari sampai kamu jumpa dia punya garis lurus. Bila kamu dah jumpa garis lurus dia baru kamu boleh buat. Kalau jumpa sahaja tapi tak tahu total tak boleh buat juga. 180 adalah dia punya total. Jadi sudut apa yang terlibat dekat sini? 32 tambah 40 tambah Y. 32 tambah 40 tambah dengan Y sama dengan 180 darjah. Okey, cari sebutan serupa 32, 40 dengan 180. Kita pindah, kita bagi dia jumpa kawan dia. Jadi Y sama dengan 180 tolak 32 tolak 40. Okey, cuba tekan kalkulator dapat berapa? 108. Okey, kita akan dapat 108 darjah. Inilah jawapan Y. Inilah cara nak selesaikan Y. Y tu kita tak akan dapat kalau kita tak nampak garis lurus dia. Okey. Jadi, cikgu akan selesaikan pula soalan X. Untuk soalan X, cari garis lurus yang kena dekat X. Jadi, dekat sini kita ada garis lurus ni. Bila kita ada garis lurus tu, kita boleh faham yang kita nak buat belah bawah. Garis lurus dia, total garis lurus sama dengan 180 darjah. Apa yang ada dekat sini? Dia ada Y dan dia ada X. Jadi kita boleh totalkan Y tambah dengan X sama dengan 180 darjah. Cikgu ada dua-dua huruf ni. Y kita dah dapat dekat sini. Y sama dengan 108 darjah tambah X sama dengan 180. Cari sebutan serupa. Ni sebutan serupa. Pindahkan ke sebelah. Jadi kita akan dapat X sama dengan 180 darjah tolak 108 darjah. Itu trik itu trik soalan. Jadi cuba tekan kalkulator 180 tolak 108 dapat berapa? 72 darjah. Inilah cara dia. Inilah cara nak selesaikan soalan B dalam mencari nilai X dan dalam mencari nilai Y. Boleh tengok betul-betul macam mana soalan tu akan trik kita. Nanti dalam periksa ingat nasihat cikgu, kamu kena tahu 3 benda.
Bila dia total sama dengan 180 darjah, sama dengan 90 darjah, sama dengan 360 darjah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sudut yang terlibat? Apa sudut yang terlibat kalau kamu totalkan dia dengan 90, dengan 180, dengan 360. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir adalah kamu kena tahu cara nak selesaikan persamaan linear. Cara nak cari nilai huruf. Baru kamu boleh selesaikan semua soalan yang berkaitan dengan sudut. Itu sahajalah daripada cikgu untuk malam ni. Okey. Dapat ke semua? Boleh faham ke tu cikgu tunjuk tu? Jelas ke? Jelas. Jelas, cikgu. Okey. Okey, kalaulah kamu tak jelas ataupun ada masalah apa-apa, WhatsApp cikgu Cumanya cikgu kena jujur, cikgu punya WhatsApp tu penuh, ramai sangat WhatsApp cikgu. Tapi kalau kamu nak tahu jawapan kamu betul ke salah ke, kamu push cikgu WhatsApp banyak kali. Kamu buat-buatlah tanya-tanya. Dah check ke jalan homework saya. Cikgu agak sibuk dalam beberapa minggu ni. Okey. Okey, jadi sampai situ sahaja, sudah pukul 10.30. Cikgu minta maaf kalau ada terkurang ataupun kamu tak faham apa-apa. Cikgu minta maaf lah. Tapi untuk recording, cikgu macam biasa, cikgu akan send juga dalam grup. Okey, semua sampai situ sahaja semua untuk malam hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cikgu. Terima kasih. Okey. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey.